Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas fiqah tahun 2 pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apa khabar semua pelajar sekalian? Jadi macam biasalah setiap hari Khamis kita kelas fiqah. Cuma minggu lepas kita tak ada kelas sebab cuti. Nanti Khamis minggu depan pun cuti lagi kan. Okey, tak apa. Jadi hari ni kita belajar dulu. Sudah habis tajuk najis ni, baru nanti kita buat latihan lah. Okey. Jadi kita ulang kaji terlebih dahulu apa yang kita dah belajar pada kelas yang pertama hari tu. Yang pertama hari tu kita buka balik lah. Siapa ada buku teks, boleh buka buku teks awak. Siapa yang tak ada buku teks, tak apa, boleh tengok dekat skrin ni. Kita buka muka surat 1 dulu. Kita ulang kaji apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, pelajaran pertama, najis. Jadi minggu lepas kita dah kenal apa tu arak, minuman yang memabukkan, anjing, darah dan juga bangkai haiwan. Jadi 4 perkara ni di antara benda yang dikira sebagai najis. Selain daripada berak kencing, ada lagi benda-benda lain yang dikira sebagai najis. Okey, kita tengok muka surat 2 yang ada pokok warna-warni. So dekat sini ada lagi banyak contoh-contoh najis. Kita tengok daripada yang warna hijau tu. Yang pertama, tahi. Tahi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, air kencing. Yang kelima, babi. Yang keenam, warna kuning ni anjing. Yang ketujuh, warna biru cair, bangkai haiwan. Yang ke-8, warna purple atas tu arak, dan yang terakhir yang atas sekali warna oranye, muntah. Jadi tahi, berak lah, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, muntah, semua tu adalah najis. Kemudian minggu lepas kita dah belajar daripada semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada 9 najis ni, dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Ingat lagi tak saya ceritakan tentang bahagian tu macam mana? Tengok muka surat 3. Misal kata
pelajar tahun 2 dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, pelajar tahun 2 imtiaz, bahagian pertama. Bahagian kedua, pelajar tahun 2 tawakal. Tu maksud bahagian. Daripada satu tu kita pecahkan. Macam tu juga dengan najis. Najis, daripada satu najis tu kita pecahkan kepada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, ringan. Antara contoh najis mukhaffafah ialah kencing kanak-kanak lelaki, kencing bayi lelaki yang umurnya kurang 2 tahun dan dia hanya minum susu ibunya sahaja. Nanti kita akan belajar kemudian. Okey, itu bahagian yang pertama, najis mukhaffafah, ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, pertengahan. Najis mutawassithah ni banyak contohnya. Antaranya salah satunya adalah bangkai haiwan, haiwan yang mati. Bukan disebabkan kita sembelih lah. Dia mati terjatuh ke, mati terlanggar batu ke, mati sendirilah cerita. Tu bangkai, dikira bangkai. Yang ketiga, najis mughalladhah, berat. Najis mughalladhah, berat. Contohnya adalah anjing. Tengok gambar dekat tepi tu. Jadi kita ada 3 bahagian najis: mukhaffafah, ringan; mutawassithah, pertengahan; mughalladhah, berat. Okey? Tu kita ulang kaji untuk kelas yang pertama lah. Siapa yang masih tak faham boleh tonton semula video yang pertama. So hari ni kita belajar yang baru, muka surat 4. Muka surat 4. Iaitu hari ni kita belajar najis mukhaffafah. Kita ada 3 bahagian najis: mukhaffafah, ringan; mutawassithah, pertengahan; mughalladhah, berat. Hari ni kita belajar satu je dulu, mukhaffafah, ringan. Alright. Apa tu najis mukhaffafah? Kita tengok sama-sama. Okey, sama-sama kita tengok pengertian najis mukhaffafah. Iaitu pengertian najis mukhaffafah. Apa itu pengertian dia? Kita tengok macam mana ni. Okey, air kencing kanak-kanak lelaki. Kita baca slow-slow satu-satu. Air Allahu Akbar. Kita lock skrin sekejap. Apa tu najis mukhaffafah? Air kencing kanak-kanak lelaki. Awak lelaki, pelajar-pelajar lelaki, adakah air kencing awak dikira najis mukhaffafah? Nanti dulu kita tengok, kita baca dulu sampai habis. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun. Maksudnya awak dah darjah 2 dah umur berapa tahun dah? So najis awak bukan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah hanya untuk kanak-kanak lelaki berumur kurang daripada 2 tahun. Jadi siapa yang ada adik bayi, adik baby, umur babynya, umur adik awak tu belum sampai 2 tahun ataupun tidak lebih daripada 2 tahun. Umur adik awak tu mungkin baru berapa bulan, baru setahun lebih. Jadi air kencing adik awak tu adalah najis mukhaffafah. Cuma dia ada satu lagi syarat. Apa dia? Kita tengok kat sini. Yang hanya minum susu ibu sahaja. Maksudnya kalau awak ada adik lelaki, baby,
umurnya kurang 2 tahun, tetapi dia dah minum susu botol, susu Dutch Lady ke, susu Good Day ke, jadi dia tidak dia punya air kencing tu tidak dikira najis mukhaffafah. Dia bukan najis ringan, tetapi najis mutawassithah. Najis mutawassithah nanti kita belajar. Hari ini kita fokus untuk najis mukhaffafah ringan sahaja. Okey. Jadi najis mukhaffafah ni satu sahaja dia punya jenis, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Boleh dapat? Okey, kenapa kena bezakan najis air kencing kanak-kanak lelaki kurang 2 tahun minum susu ibu? Apa beza kencing dia dengan kencing awak? Bezanya adalah pada jenis najis. Setiap jenis najis ada cara yang tertentu untuk membersihkannya. Okey, sekejap. Unlock screen. Alright, kita pergi ke bawah. Tengok gambar tu. Dia dah terkencing, lepas tu dia jalan-jalan. Okey, tengok dekat bawah ni cara menyucikan najis mukhaffafah. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Kita masih lagi di muka surat 4. Macam mana nak bersihkan najis mukhaffafah? Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lock screen. Okey. Yang pertama, kenal pasti najis mukhaffafah. Jadi awak kena tahu dekat mana adik awak terkencing tu. Dia kencing dekat kapet ke, dekat lantai ke, kat bilik ke, kat ruang tamu ke. Kenal pasti dekat mana dia kencing. Ataupun kalau macam dekat gambar atas tadi tu, dia dah kencing, lepas tu dia jalan-jalan. Jadi awak kena kenal pasti dekat mana air kencing tu dia dah menitis, menjejih-jejih. Kena kenal pasti. Kenapa nak kenal pasti? Sebab kita nak bersihkan. Okey, yang kedua, bila dah kenal pasti, kita buat apa? Wow, lampu. Okey, hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering. Kalau tengok dekat gambar tu, macam mana dihilangkan? Dengan cara lap. Jadi kalau dekat lantai, dia lap lah, senang untuk dilap. Tapi kalau dekat kapet, kat kapet macam mana? Lap jugalah, diserap dulu air tu dulu. Lepas dah hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering, lepas dah hilang, dah kering, dah lap habis, kita buat apa? Nombor 3, renjis dengan air mutlak. Renjis dengan air mutlak. Ingat lagi tak air mutlak tu apa? Awak belajar fiqah tahun 1, kita ada 5 jenis air. Air mutlak lagi, air musyammas lagi, air musta'mal lagi, air mutanajjis lagi, air muqayyad. Ingat lagi tak air mutlak tu apa? Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan, ataupun senang cerita, air yang bukan air musyammas, bukan air musta'mal, bukan air mutanajis dan bukan air muqayyad. Itulah air mutlak. Okey, apa contoh-contoh air mutlak yang awak ingat dalam fiqah tahun 1? Air hujan lagi, air sungai lagi, air laut, air salji, apa lagi? Air mata air, air perigi, air embun, air paip. Ada 8 jenis air mutlak. Okey. Jadi yang kita senang dapat, air mutlak yang kita senang dapat ialah air paip lah. Okey. Jadi senang saja nak bersihkan, nak menyucikan, nak bersihkan, nak sucikan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah tadi apa? Kencing kanak-kanak lelaki
yang berumur kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Jadi kalau kanak-kanak tersebut kencing dia senang saja nak bersihkan. Yang pertama, kita kenal pasti dekat mana kencing dia. Tengok kat mana kencing dia. Kat situ. Bila dah jumpa, kita hilangkan. Ikutlah nak hilangkan macam mana. Lap pakai kain ke atau pakai tisu ke. Lepas dah hilangkan, kita renjis dengan air mutlak. Itu sekurang-kurang caranya lah renjis. Tapi kalau awak nak basuh, tak ada masalah. So selepas awak dah renjis, terpulang. Kalau awak nak basuh pakai air sabun ke, nak mop lantai ke, nak cuci kapet ke, tidak ada masalah. Tetapi sekurang-kurangnya dengan 3 cara tersebut lah. Yang pertama, kenal pasti dekat mana. Yang kedua, kita hilangkan. Bagi sampai hilang warna kuning-kuning kencing tu. Dah hilang warna kuning tu, baru kita renjis dengan air mutlak. Itu sekurang-kurang cara untuk membersihkan najis mukhaffafah, kencing kanak-kanak lelaki. Boleh? Muka surat 5 dah najis mutawassithah. Yang itu kita belajar pada kelas yang akan datang. Hari ni kita belajar satu sahaja dulu, najis mukhaffafah. Boleh tak ni ingat apa tu najis mukhaffafah? Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Boleh? Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Saya nak bagi latihan tapi kita tak dapat lagi buku aktiviti. Jadi nanti dululah. Nak buat aktiviti sendiri pun nanti macam takut susahkan mak ayah awak pula nak kena print apa semua. Nantilah kalau salin nota pun saya nak tunggu kita selesai belajar 3 jenis najis ni, baru nanti kita buat nota sikit lah tentang najis. Okey, itu sahaja untuk kelas fiqh hari ini. Yang pertama tadi kita ulang kaji kelas yang pertama, iaitu kita belajar tentang pengertian najis. Suatu benda kotor. Jadi najis ni benda yang kotor. Yalah, berak, kencing, darah, semua tu kotor. Tetapi kotor macam mana? Selain daripada kotor yang awak geli, awak geli kan, tapi kotor tu juga menyebabkan tidak sah ibadat seperti solat dan tawaf. Okey, jadi kalau ada najis, kena bersihkan najis dulu. Kalau tak bersih, solat awak tidak sah. Kemudian kita dah belajar minggu lepas pula, kelas yang lalu minggu lepas tak ada, minggu lepas cuti. Kelas yang lalu kita dah belajar ada macam-macam jenis najis. Selain daripada berak kencing, kita juga ada darah, nanah, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, muntah. Itu juga adalah najis. Kemudian kita dah belajar 3 bahagian najis. Jadi saya dah terangkan bahagian tu apa dia. Bahagian tu maksudnya kita pecahkan. Macam awak tahun 2 kita pecahkan, kita bahagi. Tahun 2 ada 2 bahagian, 2 imtiaz, 2 tawakal. Macam tu juga dengan najis, ada 3 bahagian: mukhaffafah, ringan, mutawassithah, pertengahan, mughallazah, berat. Dan hari ni pelajaran baru kita belajar tentang najis mukhaffafah sahaja. Apa dia najis mukhaffafah? Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Kemudian kita belajar macam mana cara nak bersihkan kencing bayi ni. Kencing bayi umur 2 tahun minum susu ibu ni macam mana nak bersihkan? Yang pertama, kita kenal pasti najis. Apa-apa jenis najis pun nanti kita belajar mutawassithah, najis mughallazah pun sama. Yang pertama, kita kena kenal pasti najis, kena tahu dekat mana najis tu berada. Yang kedua, hilangkan najis. Kalau najis yang berbentuk apa kita panggil, berak seketul. Jadi cara nak hilangkan ni, kita ambil lah kertas ke apa ke, kaut, buang. Tapi untuk najis mukhaffafah, dia satu sahaja najisnya, iaitu air kencing. Air kencing kanak-kanak lelaki di umur kurang 2 tahun minum susu ibu ni. Sebabkan najisnya hanyalah air kencing
Jadi satu-satunya cara nak hilangkan air kencing adalah dengan tengok kat gambar tu lah, dia lap. Dia lap. Dia tempat yang boleh lap, kita lap lah. Yang tak boleh lap, kita buat macam mana? Pakailah tisu ke. Sekarang ada vacuum kot, vacuum air. Okay. Lepas dah hilangkan najis, kita paling kurang pun boleh renjis dengan air mutlak. Tapi kalau rasa tak cukup, lepas awak dah renjis tu, awak nak basuh pakai air mutlak banyak-banyak ke, awak nak basuh pakai sabun ke, terpulang. Boleh faham? Yang wajibnya adalah dengan renjis. Maksudnya renjis sahaja pun dah cukup. Tapi kalau awak nak buat lebih daripada renjis, tidak ada masalah. Boleh dapat? Najis mukhaffafah. Hari ni kita belajar tentang najis mukhaffafah, ringan, iaitu kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Macam mana nak bersihkan najisnya? Yang pertama, kenal pasti. Cari kat mana? Yang kedua, hilangkan najis. Yang ketiga, renjis dengan air mutlak. Mesti air mutlak. Kalau air sabun dikira air mutlak ke bukan? Kita dah belajar fiqah tahun 1. Air sabun ialah air muqayyad. Air muqayyad tu apa? Air yang suci. Dia boleh guna untuk basuh kereta, basuh tangan, basuh baju, tetapi tidak menyucikan. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun yang berkaitan dengan ibadat lah. Jadi untuk bersihkan najis mukhaffafah, pakai air pipe biasa dulu, air mutlak dulu. Lepas dah renjis, baru awak nak pakai air sabun, boleh, tidak ada masalah. Alright. Jadi siapa ada pertanyaan, nanti boleh tanya saja dekat WhatsApp. Latihan macam saya cakap, untuk minggu ni belum ada latihan. Nantilah kita tunggu buku latihan ataupun tunggu selesai semua 3 tajuk ni, baru saya buat latihan atau nota lah, insya-Allah. Sekadar itu saja kelas pada hari ini, fiqah tahun 2. Jumpa lagi pada kelas akan datang, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oops.